Alright, saya sambung lagi. Untuk informasi yang lebih lanjut, mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh follow kepada kami punya laman sesawang di bawah ni ya, yang saya dah letakkan ni, www.icred.unmas.my. Okey, objektif ni saya tidak akan sebut panjang dan ini boleh di-refer dekat kita punya laman sesawang nanti ya. Tapi yang paling penting, apa yang kita buat adalah macam mana inovasi kita dapat hasilkan sehingga ke sasaran pengkomersialan dan juga macam mana produk lebih praktikal untuk digunakan pakai oleh end user lah. Ya. Okey, saya visualkan sedikit. Ini sebenarnya kita punya persekitaran lah ya, taklah sebesar mana e-create kita. Kita pun ada 4 staff saja di e-create so far lah ya, sebab kita pun masih baru. And then kita pun lebih kepada macam mana kita visiblekan untuk kita punya postgraduate research di e-create ya. Di sinilah akan bermulanya anda punya pengkomersialan ya, kalau anda dapat join dekat e-create melalui research, inovasi dan juga penghasilan produk. Okey, apa yang kita tekankan di sini kan, apa-apa projek yang kita buat, kita bukan sekadar R&D, tetapi eventually di hujung-hujung kita akan melibatkan commercialization, which is design social on community punya innovation lah. Itu yang kita pegang di e-create. Okey. Sedikit strategi macam mana e-create akan bergabung dengan industri ya. Ini sebahagian daripada strategi struktur MOU yang kita dah buat bersama dengan pihak luar. Sebagai contoh, sekarang ni dalam proses menandatangani MOU disebabkan COVID, kita terpaksa KIVs untuk sementara waktu. Sekarang ni kita sedang finalize dengan Institut Teknologi Bandung di Bandung lah, di Indonesia, ataupun dikenali sebagai ITB ya. Yang kedua, sekarang ni kita sedang memperhalusi MOU bersama dengan Majlis Reka Bentuk Malaysia ataupun Malaysia Design Council, MRM, MDC ya, di bawah MITI sekarang ni, yang menaungi kerajaan Malaysia. And then kita ada yang ketiga, kita ada AD Astra Enterprise, yang ni melibatkan metal art. Dan nanti mungkin saudara-saudari boleh tengok macam mana berkaitan antara industri ini dengan kami punya projek ya. Dan yang seterusnya kita ada Giovanni Design Center yang ini lebih kepada furniture design. Di sini kita fokus kepada value added furniture. Dan last sekali kita ada, so far kita ada Alamanda Ventures yang ini lebih pada aquaculture. Sebab e-create pun sekarang ni banyak projek kita pun melibatkan aquaculture. Okey, so far establishment yang kita dah buat dekat e-create, yang ni saya share sedikit lah on intellectual property ya, harta intelek. So far kita dah establish dalam 20 harta intelek di Unimas yang melibatkan inovasi-inovasi dan juga pengkomersialan lah. Sedikit. Okey, apabila bercakap tentang pengkomersialan ya, okey, saya mohon maaf, saya rasa dia punya format ni ada lari sedikit ya. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh lihat ya, bagaimana strategi pengkomersialan kita daripada yang pertama. Nanti saya akan pergi satu persatu lah. Ya, daripada 2015 kita dah start dengan MacPlate. Yang ni quite interesting. Macam mana sekeping besi kita boleh komersialkan menjadi benda-benda yang berharga. Okey, 2015 dan seterusnya 2016 kita dah work up dengan Tupun Kulit Kerang, yang ni bersama BIMB, Bank Islam Malaysia Berhad. Yang ni melibatkan 30K. Yang pertama tadi sebab kita melalui peringkat yang paling awal, jadi apa yang saya explore, kita try walaupun sedikit dia punya expenditure ya, cost untuk kita work out dengan pengkomersialan ni, alhamdulillah so far 3K untuk 2015 ya, yang pertama. Yang kedua tadi BIMB kita dapat dalam RM30,000 dalam konteks fund daripada pihak bank. Dan yang ketiga 2016 kita work out dengan DB Pro, produk DB Pro. DB Pro adalah ringkasan kepada dead body protector ya.
yang ini melalui licensing dengan pihak JS Mart Construction. Licensing yang diberi oleh industri ini diguna pakai untuk Unimas, ya. Dia punya jumlah adalah RM20,000, dan yang keempat pada 2017 kebetulan rezeki di kami di IKRIT dan juga Unimas pada masa 2017 ni kita dapat finalis untuk 3S. Smart Soft Stretcher adalah 3S sebenarnya, dan juga saya packagekan dengan Dead Body Protector. DB Pro menjadi suatu produk yang dapat berdaya saing dengan industri-industri, yang mana pada 2017 ni, MCY 2017 kita dapat tempat kedua untuk kategori usahawan sosial, ya. Tahun 2017 juga kita dapat komersialkan 3S Smart Soft Stretcher dan juga DB Pro melalui Kerajaan Negeri Sarawak, iaitu daripada Datuk Ahmad Awan Tengah Ali Hassan, yang berhormat bersetuju untuk fundkan kita RM40,000 untuk kita delegatekan, kita distributekan produk ini kepada agensi-agensi yang kita pilih lah. Okey, yang seterusnya pada 2018, yang nombor 6 ni, Rumah Ketam Unimas, sorry ada typo error sikit ya. Rumah Ketam Unimas, kita belajar daripada step kita yang pertama 2017 untuk MCY, 2018 kita pitch untuk Rumah Ketam, kita dapat tempat pertama RM130,000 untuk kategori usahawan sosial. 2018 juga kita dapat lebarkan sayap kita untuk Rumah Ketam, di mana RKU kita dapat workout dengan industri Mizab Global untuk nilai RM20,000 digunakan oleh pihak perikanan lah. Dan seterusnya 2018 USFF Unimas Smart Fish Farming, yang ini melibatkan Koperasi Belia Belaga Berhad dengan nilai lesen sebanyak RM10,000. Dan 2019 kita proceed untuk recruit Nurul dengan STIDC. STIDC adalah pusaka, ya, Sarawak Timber Industry Development Corporation di Sarawak lah, dengan nilai sebanyak RM80,000. Okey. Dan seterusnya 2020 kita ada FCF Floating Crab Farming di Pulau Salak. Yang ni saya akan mention sedikit nantilah, ya. Untuk 2020 kita ada Knockdown Fish Farming. 2020 juga kita ada Dismantle Crab Cage. Dan seterusnya Body Enclosure for Corps 2020 juga, ya. Dan seterusnya kita ongoing. Coming soon insyaAllah, mudah-mudahan bila dah reda insyaAllah untuk pandemik COVID ni, nanti kita akan terus proceed untuk close loop dehydrator machine. Kita juga akan workout dengan rumah latok bersama perikanan, Jabatan Perikanan Malaysia, dan SKT, ya. Menarik, ya, SKT, ya, bukan sasaran kerja tahunan, ya. This one sampan kecil tuna. Yang ni kita akan workout dengan Labuan, perikanan Labuan. Kita ada craft base, product base untuk driftwood, dan juga kita akan ada nanti rumah udang galah. Okey, ini yang saya sebut tadi, ya. Saya detailkan sedikit lah untuk rekod pengkomersialan produk Unimas. 2015 macam mana IKRIT mengorak langkah untuk pengkomersialan. Kita workout dengan yang paling simple, mag plate, sebenarnya magnetic plate, ya. Yang ini kita jual secara loose sebenarnya. Banyak individual yang berminat dan beli, dan dia cuba untuk workout dengan dia punya susun atur di rumah lah, ya, untuk fridge magnet. Ya, ini sebagai contoh lah. Dia punya ada sedikit visual, dan sebahagian gambar saya tak dapat share kan sebab atas isu confidentiality lah, ya. Ini di bawah ni adalah kami punya pengkomersialan di Unimas lah, dah melalui peringkat pengkomersialan. Okey, yang kedua agak menarik sedikit, ya. Yang ni lebih komitmennya lebih tinggi sedikit lah. Pada tahun 2016 kita workout untuk Unimas Cockle Shell Artificial Reef ataupun UCSAR, ya, 30,000 yang Bank Islam tadi. Kita workout untuk 6 bulan projek, termasuk proses monitoring. Yang ini kita sumbangkan kepada komuniti di Sematan, Kampung Terusanjaya, Tanah Hitam, Teluk Melanau, juga Teluk Serabang. Saya letakkan sedikit tim lah di sini, ya, yang melibatkan Dr. Farida daripada FSGK, Encik Sylvester Welding Jusem juga dari FSGK, dan juga kita ada technician kita.
Encik Sofian Suhaili. Untuk tahun 2016 ini, macam mana langkah yang kami buat, inilah pertama kali dan juga projek yang pertama yang kita dapat expose bersama perikanan. Ini yang membuatkan projek ini lebih berjaya di stages yang seterusnya lah. Ya, ini saya share sedikit macam mana kita membuat MOA bersama Bank Islam Malaysia Berhad. Dan yang ini kita punya, yang di tengah tu yang berbaju Unimas adalah kita punya former punya Timbalan Naik Chancellor Research dan juga Inovasi, Profesor Kopli Bujang. Dan juga kita ada pegawai Ketua Wilayah Timur daripada Bank Islam di sebelah kanan, ya. Dan yang menariknya, apa yang kita dapat tengok dekat sini adalah ilustrasi hasil daripada kami punya projek yang mana melibatkan contribution kita buat mural untuk sekolah sematan juga. Yang ini kita hasilkan bersama, macam mana kita nak untuk memberi kesedaran kepada anak-anak sekolah, berkenaan dengan pentingnya konservasi dan juga macam mana tukun dibuat. Yang ini kita bantu sekolah untuk mural. Okey, yang ini di lapangan, ya. Yang menarik di sini adalah Taman Tukar Tok Nan. Lokasi ini sememangnya kita diberi kelonggaran yang telah dibuat persetujuan bersama dengan Jabatan Perikanan, ya. Kita melabuhkan tukun kulit kerang Unimas, ya, sebahagian daripada lokasi. Sebelum melabuhkan tukun, kita punya ketua section untuk Bank Islam, Amal Bank Islam, ya. Dan juga kita juga ada perikanan, Jabatan Perikanan punya logo juga, kan, sebab ini adalah projek bersama. Yang ini kita bersama-sama, ya, Perikanan, Bank Islam dan juga Unimas di lapangan. Ini proses sebelum dilabuhkan. Sebenarnya proses ini tugasan utama adalah daripada komuniti itu sendiri, ya. Kita memberi honorarium sedikit. Kita ajar macam mana komuniti ini untuk buat tukun artificial reef ni, untuk kulit kerang ni. Kita ajar dan juga kita guna pakai balik kepada komuniti, ya. Ini adalah kapal untuk melabuhkan tukun, ya. Okay, yang menariknya adalah di dasar laut lah. Ya, ini bagaimana tukun diuruskan. Kita ada tim expert tim diving daripada pihak perikanan, ya. Sebahagian yang di sini juga adalah melibatkan Encik Fairul dan juga Encik Daud Awang, ya, sebab diorang ni semuanya expert untuk master diver, ya. Ini yang menarik bila kita tengok di lapangan, ya, untuk lokasi tukun. Okey, untuk seterusnya adalah rekod pengeluaran untuk 2016 Dead Body Protector dilamar oleh pihak JS Mart. Yang ni diagihkan oleh pihak JS Mart lah kepada industri, kepada agensi yang terpilih, ya. Kita ada sesi makan malam dan juga ni lah. And then untuk 2017 pembuka langkah kepada ICRIT untuk kita terus maju ke hadapan, di mana 2017 kita dapat tempat kedua 50,000, yang ini bersama dengan Prof Kopli di MCY, Malaysia Commercialization Year 2017. Okey, sedikit suasana di sana. Okey, pada tahun 2017 juga kebetulan kita membuat persembahan pitching kepada Timbalan Ketua Menteri, ya, Datuk Ahmad Wan Tengah Ali Hassan. Dan yang berhormat YB juga berminat untuk launch kita punya produk. Yang ni kita dah work out untuk poster dengan pihak YB. Dan majlis dah dibuat dengan jayanya. And then sebahagian besar kita punya produk dah diagihkan kepada pihak agensi. Dan post event ini melibatkan liputan daripada pihak akhbar juga. And then kebetulan juga akhbar China pun sekali dapat liputan. Untuk seterusnya yang paling besar recognition adalah melalui anugerah tempat pertama untuk Rumah Ketam Unimas lah. Yang ni untuk yang tadi kan, untuk MCY 2018. Time tu mesti dikenali sebagai Mestad, ya.
Okey, ini sedikit visual. Okey, bermula daripada 2018 kita work out on production rumah ketam. Yang ini kita beri kepada yang pertamanya adalah kepada Pulau Salak dan kedua juga melalui Mizab Global. Yang ini di Kampung Muara Tebas di area Pulau Salak. Sorry, di area Bako dan juga Gobel ya. Untuk 2018 juga kita work out untuk Unimas Smart Fish Farming 10,000 lesen dengan Koperasi Belia Berhad. Yang ini melibatkan YB Datuk Liwan Lagan dan juga YB Kennedy Chok daripada Murum dan juga Bakun ya. Ini yang kita bantu di bahagian Murum. Ini adalah komuniti melibatkan Penan di Murum untuk fish farming tadi. Ini adalah lokasi dia sebahagian. Ini adalah hasil tangkapan diorang lah. InsyaAllah nanti selepas Oktober nanti kita akan work out untuk smart fish farming dekat Murum lah. Ya, yang ini paling orang kata quite interesting, perkasam ikan kulung. Ikan kulung ni dalam bahasa saintifik dia adalah Bacillus bow. Ini yang kita bantu komuniti untuk melihat kepada potensi macam mana untuk penyandang pendapatan. Muka saya pun muka mengantuk ya, penat ya, seminggu dekat lapangan. Okey, ini sebahagian daripada apa yang mahal di lokasi ya. Kita boleh tengok kan telur ikan betapa mahalnya dan juga besar telur ikan. Okey, ini kalau mana-mana yang audience tak kenal berkenaan dengan ikan empurau, inilah empurau ya. Kita ada empurau dan juga kita ada semah. Yang kecil tu ada semah, yang besar tu adalah empurau. Okay, ini adalah empurau 8 kilo ya. Projek akan dijalankan nanti. Kebetulan juga 2019 kita ada membuat sedikit observasi untuk inovasi driftwood melalui STDC Pusaka. Ini kita sempat bersuara kenal dengan sebahagian pada komuniti Penan bersama pakaian tradisi mereka. Okey, sebenarnya kalau melihat kepada Susu Galuh kan macam mana kita work out untuk bahagian Murum dan juga Bakun, ini adalah sebahagian yang kita masuklah Sungai Peliran di bahagian Murum dan juga Sungai Murum di empangan Bakun. Ini tuan-tuan boleh lihat ya, bagaimana betapa banyaknya driftwood di empangan Bakun dan juga Murum, terutamanya di dalam konteks ni di Sungai Linau ya. Okey, untuk 2020 yang terbaru adalah untuk projek floating crab farming. Yang ni kami mendapat persetujuan yang baik dengan pihak UiTM Kota Samarahan, yang mana pihak UiTM melalui Teraju telah membeli produk FCF dengan nilai harga RM228,000, akan dijalankan secepat mungkin. Yang kedua, kita ada juga bersama Teraju UiTM Kota Samarahan juga untuk nilaian berjumlah RM103,000 akan dibuat secepat mungkin juga. Yang ini melibatkan ikan tadi di Murum. Dan yang ketiga kita ada dismantle crab fattening cage ya, yang ini dekat Kampung Punan Jaya dan juga Kampung Punan di Lawas, juga akan dijalankan secepat mungkin lah ya. Dan yang terbaru adalah kita menghasilkan produk untuk body enclosure for crops. Yang ini kita mendapat request daripada pihak unit Jabatan Forensik di Hospital Umum Sarawak untuk mangsa-mangsa COVID dan juga mangsa-mangsa yang dah meninggal. Macam mana nak uruskan mayat yang dah meninggal untuk Muslim ataupun non-Muslim. Yang ini kita work out dan juga kita memberi sumbangan kepada pihak hospital lah, 10 beg untuk yang terawal. Dan nanti kita akan work out untuk volume punya production lah untuk body enclosure for crops. And then, okay, sebelum saya habiskan saya punya section untuk sharing saya ni, saya izinkan sedikitlah saya work out balik untuk mengimbau kita punya recognition di E-Create. Yang ni saya pecahkan kepada 4 ya. Pengiktirafan produk untuk ikan kita dapat best of the best dekat pencipta yang telah diadakan pada tahun 2019. And then untuk tahun 2019 juga kita ada Malaysia Book of Record dengan projek yang telah
initiate oleh saya punya PhD student Encik Daud Awang di Pulau Layang. Kita dapat MBOR Malaysia Book of Record. And then untuk yang antara yang terbaru lah, Disember 2019, pengiktirafan Special Award daripada Thailand Research Council untuk fish farming, knockdown fish farming. And then yang paling baru tahun ini, pada bulan 3 lepas, kita dapat anugerah Malaysia Good Design Mark daripada pihak Malaysia Design Council untuk produk floating crab farming. Ini Malaysia Book Record tadi daripada Encik Daud. First suspended technique coral planting event di Pulau Layang Sabah. Dan ini kita punya pengarah JPA kita bersama pegawai daripada MBOR. Ini suasana sebenar di dasar laut untuk Malaysia Book of Record. Dan untuk MRM ini keputusan lah yang kita dapat daripada pihak MRM untuk MGDA 2019, Award 2020, Malaysia Good Design Award untuk floating crab farming. Ini sebahagian daripada penilai-penilai yang datang menilai kita punya floating crab farming daripada Malaysia Design Council dan juga industri-industri yang datang untuk menilai kita punya produk. Dalam 14 orang, ini kita punya sedikit maklumat untuk floating crab farming. Ini kita punya incubator Kalau siapa-siapa saudara-saudari yang datang ke Sarawak, boleh datang ke Pulau Salak sebab kita ada incubator Encik Azizi Muhammad. Dialah penjaga kita punya rumah ketam. Merangkap anak angkat Unimas lah untuk masa sekarang ni. Sebahagian ini macam mana hasil tuaian ketam dinikmati oleh kita punya pelawat lah Sebahagian bagusnya untuk projek ini macam mana kita boleh work out on the impact punya projek. This one contoh yang saya letakkan, kita boleh hasilkan natural punya soft shell crab yang besar This one soft shell crab, ketam kulit lembut. Ini yang dah dimasak. Ini recognition yang saya sebutkan tadilah, sedikit perkongsian yang saya boleh tunjuk lah. Yang ini untuk pencipta yang kita dah menang Best of the Best untuk Smart Dismantle Fish Farming. Yang ini recognition untuk semasa di SIF Korea, kami dapat pengiktirafan untuk fish farming daripada Thailand Research Council. Saya rasa ini yang paling last untuk saya punya slide. Dan saya harap insyaAllah mudah-mudahan kita cuba educate kita punya public dan juga sesiapa saja untuk kenal dengan design. Dan insyaAllah melalui design juga kita boleh perkasakan masyarakat kita, dan melalui design juga kita boleh bantu untuk menjana pendapatan, terutamanya untuk golongan B40 lah. Yang itu yang kami punya target sekarang ni. Mudah-mudahan Unimas dapat establish kita punya Unimas design selepas ini nanti. Dan untuk seterusnya saya akan pass the baton ini untuk Encik Daud Awang. Dia akan bercakap untuk innovation on artificial reef coral propagation. Yang ini paling menarik sangat menarik daripada Encik Daud Awang, dan juga selepas ini nanti juga daripada Encik Fairul, juga amat menarik melibatkan culvert proka artificial reef. Saya rasa saya boleh pass kepada Encik Daud untuk seterusnya. Silakan Encik Daud, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. Sebelum saya mulakan pembentangan ni, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Daud bin Awang, merupakan student PhD di bawah penyelia Profesor Mahdi Dr. Saiful Bahari di bawah Fakulti Seni Gunaan I-Grade. Telah berkhidmat dengan Jabatan Perikanan selama 24 tahun dan mempunyai pengalaman 30 tahun dalam industri selam scuba, dan saya merupakan scientific authority bagi karang laut dan merupakan pakar rujuk bagi Jabatan Perikanan Malaysia. So
Tajuk pembentangan saya pagi ini adalah tukun propagasi karang ataupun dikenali sebagai tukun proka. Okay, tukun proka. Saya akan menceritakan latar belakang tentang penyelidikan saya ni, penyata penyelidikan, penyata masalah, objektif penyelidikan dan metodologi serta status terkini kajian saya ni. Okay, untuk pengetahuan anda, Sarawak mempunyai keluasan ZEE yang paling terbesar di Malaysia dengan keluasan 160,000 km persegi dan terdapat 550 spesies karang laut dengan keluasan 4,000 km persegi di Malaysia. Okay, kenapa dan Malaysia merupakan 6 negara yang tersenarai dalam Coral Triangle Initiative. Negara-negara lain yang termasuk dalam CTI ini adalah Filipina, Indonesia, Timor Leste, PNG dan Solomon. Okey, kenapa saya menjalankan kajian proka ni adalah untuk membaik pulih atau restorasi satu kawasan yang telah mengalami kerosakan. Dan reka bentuk karang laut ini mampu untuk memulihkan kawasan tersebut. Dan untuk makluman, Sarawak merupakan negeri yang paling tinggi dalam industri pelombongan pasir, iaitu sand mining. Jadi saya menjalankan kajian ini meletakkan tukun bersama dengan propagasi karang. That's why nama dia tu tukun proka. Dan ini dapat memulihkan habitat marine. So, objektif penyelidikan saya adalah untuk mengenal pasti spesies karang laut yang terdapat di Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan serta mencadangkan satu reka bentuk tukun propagasi karang yang bersesuaian dalam pemulihan ekosistem marine. Okay, metodologi penyelidikan saya ini berbentuk kualitatif dan kuantitatif dan kaedah kajian berdasarkan kepada Reef Survey Method 1994. Manakala pengenal pastian karang laut ni saya menggunakan rujukan Corals of the World serta Coral Finder by Warren 2002. So, kes kajian saya ini, kawasan kajian saya ni terletak di Teluk Melanau di sini, okay, di Kuching. Dan Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Okay, reka bentuk tukun tiruan ni adalah rentetan daripada desain yang telah diperkenalkan oleh Dr. Ahmad Ali. Okay, dalam paper beliau ni pada tahun 2019 ni, beliau ada membuat satu penulisan research R&D on design and construction of artificial reef in Malaysia. So saya menambah baik tukun beliau dengan meletakkan combination bersama batu karang. So saya namakan tukun tersebut sebagai tukun propagasi karang ataupun tukun proka. So berikut adalah kronologi tukun tiruan yang telah dibina oleh Department of Fisheries Malaysia daripada tahun 1975 hingga 2017. Dan berikut adalah gambar tukun propagasi karang dengan ketinggian lebih kurang 2 meter. Okay. So, beginilah bentuk tukun ni dibina dengan konkrit. Okay. Dan kita meletakkan iron bar untuk kita attach batu karang tersebut. So beginilah design tukun proka. Okay. So yang ini adalah tukun proka yang telah diletak di wilayah Persekutuan Labuan pada April 2018. Okay. Dan di Teluk Melanau ni kita letak lebih kurang 60 km daripada Bandar Kuching. Dan ini adalah gambar di dasar laut di bahagian Teluk Melanau Kuching. Dan pada April 2018 setelah 6 bulan kita labuhkan tukun ini, terdapat kehadiran ikan merah ni. Okay, kita dah nampak ni Lujanus species, and then karang yang kita tanam ni telah membesar
daripada 5 cm dia membesar kepada 14 cm. Yang ini ada merupakan spesies Poecilopora. Okey, yang ini merupakan spesies Acropora yang kita tanam kita lekatkan pada struktur tukun propagasi karang tadi. Yang ini juga kita menggunakan spesies Acropora, dan kita boleh tengok yang ini bahawa kabel tie tersebut telah ditupi oleh karang tersebut. Yang ini karang ni dia tak berapa cantik sangat sebab dia telah ditutupi oleh lumut dengan lumpur-lumpur yang ada di kawasan tersebut. So dia agak nak matilah. Terdapat invertebrates lain yang hadir pada kawasan ini, dan yang ini merupakan sea fan. Okey, sea fan yang tumbuh pada tukun tersebut, dan benda ni amat digemari oleh para jewelry penggemar perhiasan untuk dijadikan sebagai perhiasan. Okay, yang ni pemantauan yang kita buat pada Mac 2019, setahun selepas kita laburkan. So, karang ni selepas setahun kita laburkan, dia masih hidup lagi, dan terdapat kehadiran seperti sponges. Yang ini karang jenis Hypnopora. Yang ini adalah, gambar ni adalah saya bandingkan di antara tukun propagasi karang di Teluk Melanau dengan wilayah Persekutuan Labuan. Yang mana pembesaran karang di wilayah persekutuan lebih baik berbanding dengan Kuching Sarawak. Yang ini adalah karang jenis Poecilopora spesies yang sama kita gunakan di Kuching. Dan pembesaran Poecilopora di karang spesies Poecilopora di Labuan ni lebih cepat membesar banding dengan Kuching. Okay, kita boleh tengok jenis Hypnopora daripada 5 cm dan besar macam saiz tangan. Yang ini adalah spesies Poecilopora. Yang ini merupakan projek yang kita buat dekat Semporna Sabah bersama dengan Taman-Taman Sabah. Kita menggunakan tukun kerangka dan kita meletakkan pelbagai spesies, kita konsentrate dengan spesies Poecilopora dengan Acropora. Okey, dan selepas 20 bulan beginilah hasil dia. Beginilah hasil yang kita buat, dan terdapat sebanyak 50 kerangka tukun. Dan dengan kajian ini kita hasilkan satu buku yang bertajuk Pemulihan Terumbu Karang dengan Tukun Kerangka. Buku ini diterbitkan di bawah Jabatan Perikanan Malaysia bersama dengan Taman-Taman Sabah. Dan berikut adalah rujukan Comparison of Coral Growth oleh Helen T. Yap 2003, yang mana beliau telah menyatakan dalam setahun untuk karang Acropora ni dia boleh meninggi daripada 3.1 cm ni, dia boleh meninggi sebanyak 19.1. So data yang kita perolehi adalah lebih kurang dengan apa yang didapati oleh Helen T. Yap 2003. So ini merupakan satu lagi penanaman karang yang kita buat di Pulau Dinawan, Kota Kinabalu. Sepatutnya ada video ni tapi ada masalah teknikal sedikit, jadi saya tak dapat mainkan video ni. So ini kita guna pelbagai spesies karang lah. Kita gunakan brand coral, Euophilia. Yang ini pula merupakan satu projek menggunakan kerangka tukun juga di Pulau Layang-Layang. Dan sehingga kini Jabatan Perikanan Malaysia telah meletakkan sebanyak 500 kerangka tukun pada tahun lepas. Termasuk tahun ini kita memperluaskan lagi tukun-tukun ini disebab untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok di belakang ni adalah cuma pasir putih sahaja. Jadi tujuan kami meletak tukun-tukun ni adalah untuk dengan hasrat
membina satu lagi coral garden untuk untuk memberi kepuasan kepada para penyelam, atau dengan erti kata lain, kita nak buat satu seascape untuk para penyelam rekreasi di Malaysia ni. So ini merupakan satu pencapaian yang terbaik pada tahun lepas, iaitu Malaysian Book of Record. Kita telah melakukan the first suspended technique coral planting, dan kaedah ini telah diperkenalkan oleh Gideon dengan menggunakan drop nursery pada tahun 2010. So beginilah konsep yang telah diperkenalkan oleh Gideon 2010, dan saya mengambil idea beliau ini untuk jadikan coral garden di layang-layang yang kita menggunakan pakai pelampung yang terdapat di layang-layang ini dengan panjang 64 meter di sini. Kita menggunakan pakai pelampung sangkar ni sebagai anchor ataupun sebagai tempat pautan tali tersebut. Beginilah bentuk anchor tersebut. So dia punya structure adalah seperti ini, dengan panjang 64 meter tali ini dengan kedalaman 17 meter, dan setiap 10 meter kita akan letak coral, kita akan ikat coral sebanyak 100 pieces. 10 meter ni. So beginilah hasil dia, kita ikat. Kita menggunakan 3 jenis batu karang, iaitu jenis Poraitis, Acropora dengan Hypnopora. So kita mengambil coral di bahagian ini, collection site, dan kita bawa lebih kurang 2 kilometer untuk mengikat coral-coral tersebut secara terapung, suspended. Okay. So apa yang kita hasrat projek ini adalah untuk mendapatkan gambar seperti inilah, untuk memperbanyakkan karang di pulau layang-layang ni. So ini adalah hasil daripada event tersebut, dan boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh mengikuti, boleh melihat daripada link yang tertera lah kalau nak tengok video tu. So kita telah berjaya menanam 2,375 new bin ataupun fragment dalam event ni pada 24 Jun 2019. So beginilah selepas 20 hari ya. Selepas 20 hari kita tanam coral jenis Acropora ni, dan kita dalam slide ni kita boleh tengok terdapat tunasan warna putih ni. So maksud dia di sini dapat menunjukkan coral ni tumbuh dengan sehat. Okey, kita dalam masa tempoh 20 hari. Dan kajian ini kita akan buat pemantauan sekali lagi pada bulan Ogos ni. Dan pada bulan Ogos ni, penghujung bulan ini, kita akan menghantar satu pasukan ke Pulau Layang-Layang untuk melihat dan mengukur balik berapa ketumbesaran karang-karang ini. So karang-karang ni kita rekod, kita sukat dan kita rekodkan semua. Kita menggunakan skala Vernier, dan dengan 2,375 penanaman 2,375 new bin ini, yang coral ni jika kita satukan semua sekali, dia dapat memberi dapat merangkumi kawasan sebesar 512 meter persegi. So berikut adalah penyerahan plak sijil MBOR oleh bekas Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Encik Datuk Borhan Dollah, dan kita juga engage bersama komuniti. Kita menerangkan komuniti penyelam di Pulau Layang-Layang dan menyatakan apakah tujuan kita buat projek-projek tersebut, dan kita membawa komuniti tersebut untuk turut serta menanam coral-coral yang berada di Pulau Layang-Layang ni. So yang ini pula gambar saya memberi ceramah kepada pihak TLDM di Pulau Layang-Layang dengan hasrat supaya
pihak TLDM juga dapat turut serta meningkatkan ataupun menanam karang-karang di Pulau Layang-Layang dengan niat supaya taburan karang di Pulau Layang-Layang ini dapat meningkat daripada tahun demi tahun. So sebelum kerja-kerja engagement with community ini, saya biasanya akan memberi penerangan dengan para pelancong, dengan para komuniti penyelam di Pulau Layang sebelum turun ke laut. So dia punya conclusion, tujuan dia adalah untuk expand nursery dan kajian seterusnya kita nak propagate a new species. Selain daripada karang-karang yang berbentuk cabang, kita juga nak menghasilkan ataupun propagate coral yang berbentuk yang berbentuk masif. Okey, yang bukan bentuk cabang tetapi berbentuk masif. So the way forward of Pulau Layang, Jabatan Perikanan di Pulau Layang adalah untuk menjadikan stesen penyelidikan di Pulau Layang ini sebagai pusat penyelidikan dan pembangunan karang negara, dan kita telah mengeluarkan satu blueprint. Okey. Beginilah kandungan buku tersebut, dan ya ini merupakan kandungan dalam buku tersebutlah. So kami juga menjalankan kerjasama bersama dengan University of Kansas. Kita juga menjalankan kerjasama bersama dengan Dr. David Wogan daripada Mott Laboratory, bersama dengan Baruch Rekenwich, profesor daripada Tel Aviv University. Dan ini merupakan gambar yang kami buat. Saya menerima training daripada Fiji pada awal tahun ini pada 22 Februari sehingga 1 Mac di Fiji bersama dengan Dr. Austin Bowen, yang doktor ni, Austin Bowen. So setakat ini terdapat 3 jenis karang yang kita telah buat di Pulau Layang-Layang dengan menggunakan tukung kerangka, dengan menggunakan table serta menggunakan rock. Cuma satu yang saya lupa letak dalam slide ni, tukun propagasi karang. Tapi yang ini, slide ni lebih tertumpu kepada Pulau Layang-Layang. Yang propagasi karang ni menggunakan tukun ni cuma tertumpu pada Kuching dan wilayah Persekutuan Labuan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cik Daud. Satu perkongsian yang baik. Saya rasa untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ada soalan, saya minta tunggu dahulu, mungkin catat dulu soalan, dan kita akan buka sesi Q&A pada di hujung presentation nanti ya. Sekarang ni kita nak pergi pada presenter yang ketiga, iaitu Encik Fairul Tajuddin. Ya. Encik Fairul, dah sedia ke? Cik Fairul? Okey. Saya persilakan Cik Fairul ya untuk presentation yang seterusnya. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum dan salam. Saya berkongsi pengalaman melaksanakan projek keguruan di Sarawak. Untuk pengetahuan semua, nama saya Fairul Tajuddin Biswaili, bertugas di Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Dan pengalaman saya dalam projek pembangunan keguruan di Sarawak selama 6 tahun. Dan daripada pengalaman ini mencetuskan satu semangat untuk mempamerkan pengalaman di dalam kajian master saya dengan bantuan pakar daripada UNIMAS, Saiful, dalam designing a new concept of artificial reef. So sebelum saya bercakap lebih lanjut, saya ingin show to the audience a bit of video supaya agak faham tentang apa yang saya akan percakapkan. Merit khusus dan terumbu karang. Langkah pemeliharaan
konkret sebagai peranti pengumpul ikan dan tapak propagasi tanaman terumbu karang seberat 7 hingga 9 tan dilabuhkan di perairan sematan ini. Atas rasa tanggungjawab terhadap generasi akan datang, perkongsian idea antara Jabatan Perikanan Laut Sarawak JPLS, Institut Pendidikan Perikanan Bintawak FRI bersama Sarawak Consolidated Industries Berhad dan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS telah berjaya melabuhkan 77 unit tukun hasil daripada gabungan 174 buah konkret terpakai di perairan Laut Sematan sejauh 2 batu nantika dari Pulau Talang-Talang. Tukun yang punya reka bentuk yang berbeza, iaitu dinamakan tukun tiruan Calvert Proca. Proca ni adalah merupakan propagasi karang, di mana Calvert kita gabungkan dengan propagasi karang jadikan tukun. Idea inovasi tukun seumpama ini tercetus berikutan keperluan untuk pemeliharaan terumbu karang yang menjadi habitat ikan dan mengindahkan lagi lanskap dasar laut. Kalau kita letak structure tu saja, kita nak menunggu koral tu tumbuh, dia mengambil masa mungkin 5 tahun ataupun 10 tahun macam tu. Tapi oleh kerana kita nak letak tukun bersama dengan koral, so kita mempercepatkan dalam tempoh 8 bulan hingga 10 bulan kita boleh tengok apa dia punya kesan. Kerja-kerja melabuhkan tukun di kawasan perairan di lokasi itu dilakukan oleh 10 penyelam terlatih dari Jabatan Perikanan Laut Sarawak. Dan sebelum ia dilakukan, tapak yang sesuai terlebih dahulu dikenal pasti kerana ia dapat membantu dalam pertumbuhan terumbu karang. Kita ada pakar-pakar dan penyelidik yang akan bekerjasama dengan pihak industri, terutama sekali UNIMAS untuk menentukan tapak yang sesuai. Dan ini akan melibatkan kajian kualiti air, kajian seabed, cantumkan semua culvert ni untuk dijadikan satu reka bentuk yang boleh memberi kepuasan ataupun memberi keindahan di bawah dasar laut. Dengan erti kata seascape. Spesies terumbu karang yang dipilih adalah dari spesies karang Acropora dan Poecilopora. Berikutan ia mempunyai pertumbuhan yang cepat dan mempunyai bentuk yang unik sebagai hiasan kecantikan dasar laut. Sudah pastinya objektif utama projek ini menyasar untuk meningkatkan pendapatan nelayan sebanyak 25% pada tahun 2020. Dengan adanya tukun-tukun yang telah banyak dibina oleh kerajaan itu bersama Jabatan Perikanan, kami lebih dekat lagi ke hanya ekonomi kami, modal kami bersama sendiri lagi lah dari sumber pendapatan lebih dari itu. Jauh perbezaan sekarang daripada dulu. Dulu kita pergi cari karang, cari apa kita sendirilah. Masa sekarang kita pakai canggih GPS. Kita tak Bagi tahun 2019, RM4 juta diperuntukkan oleh Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk melabuh tukun tiruan di 4 bahagian iaitu Miri, Bukah, Manakala Kuching 2 lokasi termasuk di perairan Sematan. Bermula tahun 1984 sehingga tahun ini, JPLS berjaya melabuhkan 200,519 unit di 55 tapak tukun di kawasan perairan laut seluruh negeri. Ia berfungsi sebagai tempat pembiakan ikan dan penghalang kepada pukat tunda bagi terus melestarikan sumber perikanan khususnya di Sarawak. Laporan Monica Gary, RTM. Okay, itu tadi sedikit intro lah untuk yang projek dan pengalaman yang akan saya ceritakan bersama tuan-tuan. Okay, terima kasih. Seterusnya saya ingin bercerita di Sarawak. So melalui pengalaman 4-5 tahun menyelam di banyak lokasi-lokasi tukun tiruan di seluruh negeri Sarawak, di Labuan dan juga Sabah, saya mendapat idea bahawa satu reka bentuk yang sesuai perlu dibina untuk mencapai satu kelainan dalam koleksi tukun, reka bentuk tukun yang sedia ada di Malaysia.
a bit of introduction on the artificial reef. Yang ni yang saya rasa Encik Daud Awang juga telah menyentuh bahawa artificial reef kalau ikut takrifannya adalah a submerged structure purposely placed on the seabed to mimic some function of the natural reef. So apa yang kita nak buat kat sini adalah mewujudkan satu ekosistem terumbu karang yang baru, yang di mana di kawasan tersebut satunya iaitu kawasan kita pilih adalah pasir saja, tapi dengan mewujudkan projek-projek Tukun Tiruan ini, ia dapat mewujudkan satu ekosistem reef yang baru yang membantu dalam conservation di lautan. Okay. Dari segi fungsi tukun, satu kita lihat tukun-tukun tiruan yang kita bina, yang kita wujudkan di dasar laut, ianya boleh menambah dari segi kepadatan biomas ikan. Yang kedua juga dia meningkatkan diversity fauna, dan seterusnya ia boleh membantu dalam menghalang pencerobohan pokat-pokat tunda. Kalau kita lihat dalam senario sekarang, terdapat juga setengah-setengah usaha pokat tunda yang tidak bertanggungjawab, dia encroach ke bahagian tepi pantai, di mana kawasan-kawasan tersebut merupakan zon-zon untuk pembiakan ikan-ikan. So dengan adanya meletakkan tukun-tukun tiruan ini, artificial reef, di dasar laut, so sekiranya pencerobohan berlaku, maka pukat-pukat ini akan melekat pada tukun dan putus, koyak dan sebagainya. Selanjutnya lagi, dengan adanya projek-projek tiruan, ianya menyumbang kepada ekotourism, terutama sekali sport fishing dan juga aktiviti selam scuba, good for the tourism industry. Okay, berkongsi sedikit jenis-jenis atau reka bentuk tukun tiruan yang digunakan oleh pihak Jabatan Perikanan di seluruh Malaysia. Kalau kita lihat di sebelah kiri tersebut, ni adalah tukun bola jenis reef ball, designed by Reef Ball Foundation USA. Kalau design ini kita lihat dia patented untuk digunakan. So tukun rekreasi, we call it tukun rekreasi, developed by Jabatan Perikanan di bawah penyelidik dan pakar tukun Dr. Haji Ahmad Ali. Tukun penghalang pukat tunda, tukun dasar lembut. Kalau tuan-tuan lihat, reka bentuk ini adalah berlainan, ianya sesuai untuk di dasar-dasar laut yang berlainan. Okay? Tukun penghalang pukat tunda ni kita tengok design dia ada macam tangan atau lengan yang keluar, wing tu keluar. Ini adalah tujuan untuk supaya pukat-pukat tunda boleh melekat dan takkan lepas apabila encroachment berlaku di kawasan pembiakan ikan. So tukun dasar lembut, kalau kita tengok strukturnya, bawahnya, konkritnya lebih lebar. Ini adalah untuk seabed yang berdasar lembut, dan dia akan memberi struktur yang stabil kepada tukun tersebut, dan dia akan dapat mencapai fungsi dia. Okay. Another type of tukun tiruan, artificial reef, yang kita buat di Malaysia, yang ini kerjasama dengan pihak Petronas. This is a big project. So yang ini pelantar minyak yang telah tidak diguna pakai dan dilupus. So kita berbincang dengan pihak Petronas agar ianya tidak dijadikan scrap metal. So what you take from the sea, we want to give back from the sea. So ini merupakan satu projek CSR bersama Petronas dan juga Jabatan Perikanan Malaysia. So kita menggunakan pelantar minyak ini, kita akan buat satu design cutting dia, ada different height, dan susun atur di dasar laut supaya ia dapat menjadi satu pulangan balik kepada alam sekitar. So kalau kita dalam proses Malaysia salah satu negara pengeluar minyak, dan so what we take, we give back to the nature. So projek ini yang terbaru adalah pada 2 tahun yang lepas, pada tahun 2017, Dana Oil Rig telah dilupuskan, dijadikan sebagai tukun tiruan. Lokasinya di Miri, Sarawak.
Okay, sedikit latar belakang ni tukun-tukun tiruan di Sarawak. Kalau tuan-tuan lihat pada peta tersebut, seluruh pantai negeri Sarawak kalau kita lihat adalah amat luas, amat panjang. So, projek-projek pembangunan tukun tiruan amat diperlukan untuk kita menjaga sumber perikanan kita supaya tidak pupus. So, kalau kita lihat di situ, saya menunjukkan jenis-jenis tukun. Kita ada tukun tayar, tukun vessel, tukun kapal, tukun berbola, tukun rekreasi, tukun kuboid, tukun dasar lembut, tukun rig to reef, tukun penghalang pekat tunda. So, data ini setakat 2018, kita ada hampir 200,000 unit tukun telah dilabuhkan dan masih tidak mencukupi. Kerana luas pantai kita amat luas, so kita masih memerlukan projek-projek pembangunan ini diteruskan di masa-masa akan datang. So, dari mana terhasilnya idea untuk menggunakan culvert? Kalau tuan-tuan lihat, culvert ini adalah konkrit, struktur konkrit yang biasa digunakan dalam projek-projek membina jalan. Selalunya culvert digunakan untuk menyambung jalan raya, mau di bawahnya ada sungai, so kita kena buat macam canal, so menggunakan culvert. Excuse me. So kenapa tercetusnya idea saya bersama Prof. Saiful dan pihak UNIMAS untuk mewujudkan ini adalah saya melihat kepada senario pengalaman saya bersama projek-projek pembangunan tukun tiruan. Satu, bila untuk membina tukun, ia menggunakan konkrit yang struktur amat keras, satu, dan memakan masa yang agak panjang untuk membinanya. Sebab kalau kita hendak membuat satu tukun tiruan, satu cabaran yang utama adalah melabuh tukun tersebut. Program kita start with buat struktur, ia memakan 6 bulan. So, bila projek proses akan memakan masa 2 bulan dan ini hampir menuju pada musim monsun. Kalau musim monsun di Sarawak ianya agak kuat dengan angin dan ombak, dan kita Laut Sarawak kita tak ada kawasan terlindung, kita kurang pulau. So apabila site-site yang kita pilih adalah memang open sea with a very rough sea. This is very challenging and very dangerous untuk kerja-kerja melabuh struktur yang besar. We are talking about struktur yang beratnya 10 tan ke atas dan menggunakan jentera-jentera crane yang heavy dan tidak agak sukar dan keselamatan dikhawatiri. So apabila saya melihat konsep ini, so culvert that means culvert yang sedia ada di pasaran. So kita boleh dapatkan culvert daripada mana-mana manufacturer atau kilang membuat culvert. So satu culvert yang agak murah saya lihat, satu culvert can cost you maybe around 800 saja, dan combination of this culvert dengan teknologi interlocking yang saya develop bersama pihak UNIMAS dan Jabatan Perikanan, ia dapat menjimatkan masa. Projek tukun tiruan culvert seperti yang saya tunjukkan pada video yang tadi saya tunjukkan telah dilaksanakan pada tahun lepas. Okay. Desain tersebut telah kita labuhkan pada tahun lepas, dan pengalaman kita ia mengambil masa hanya 2 bulan boleh siap. 2 bulan boleh siap, bulan ketiga kita telah labuh. So memandangkan yang method yang kita guna sebelum ni, it will take us 6, 9 months, 10 months. But with this new design, it will take only 3 months. So ini merupakan satu penemuan yang amat berguna, khususnya bagi pembangunan tukun tiruan di Malaysia dan juga Jabatan Perikanan yang pakai teknologi ini dan reka bentuk ini. Dan peruntukan yang kita dapat untuk tahun lepas untuk projek culvert adalah daripada Jabatan Perikanan Malaysia di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, bernilai setengah juta, dan itu juga kita selitkan dengan unsur CSR project. So nilai setengah juta tu untuk kerja-kerja melabuh, untuk kerja memasang tukun, tetapi dari segi raw material tukun itu yang culvert ini, kita dapat CSR project dari satu kilang, Sarawak Coast Related Company, yang memberi kita culvert yang terpakai atau culvert yang reject, yang tidak memenuhi spesifikasi mereka di kilang. So apabila kita melihat struktur ini masih dapat kita gunakan. So sebagai tukun, dari situlah idea itu tercetus, dan this is a good project between the government, the university
and the seed company untuk menjaga conservation, untuk memperbanyakkan lagi projek conservation di laut. Okay, dan tahun yang serius tentang projek plan, 20 juta diumumkan untuk masa-masa yang akan datang. Okay. Saya objektif, I will skip. Saya dah mention tadi, my study objective is a bit of the scope of research, design development, then structural development, then we go to construction. This is why kita fokus pada cost and duration. Okay? And deployment of the newly designed artificial reef structure. Yang ni kita telah laksanakan. Pada Ogos tahun lepas kita berjaya melabuhkan tukun covered proka yang kita buat design baru. I skip on this methodology. I like to share my experience lebih dalam ni. Sedikit equipment yang kita guna semasa tempoh pemantauan kita yang melibatkan bawa banyak kerja-kerja bawah air. Okay, reefing flow yang ini saya ingin berkongsi juga kepada audience how we do our reefing process. Kita melibatkan golongan sasar. Yang pertama, sebelum melakukan apa-apa projek pemilihan tukun tiruan, kita kena berbincang dengan pihak nelayan. Yang our target group is nelayan. Kerana kita nak satu projek yang memberi limpahan yang impact yang kuat kepada pihak nelayan, bukannya kepada pihak agensi sahaja. Kita nak output ni dirasai oleh pihak nelayan. So nilai duit permohonan yang kita kerja laburkan, ianya dapat dirasai terus kepada golongan sasar, iaitu golongan nelayan kita. Lepas berlakunya sesi konsultasi, berbincang dari segi projek tukun, kemudian kita akan melakukan survey dan study untuk menentukan tapak-tapak baru. Tapak-tapak baru amat penting dalam kita to implement the project of artificial reef. Kerana pilihan tapak yang tidak tepat boleh menyebabkan projek tersebut tidak mendatangkan hasil seperti yang kita harapkan. Kita akan buat soil study, site study, di mana banyak-banyak ini kerja bawah air, kita memerlukan diver. Selepas tapak dipilih dan kita akan pilih jenis-jenis atau desain tukun yang sesuai untuk tapak tersebut, the locality, dan bermulalah kerja-kerja construction work on the reef. Okay. Kemudian apabila reef tu dah siap, artificial reef tu tukun tiruan tu telah siap, kerja-kerja melabuh is very challenging. Dan seterusnya kerja-kerja monitoring study. So apa yang telah kita labuhkan, projek tersebut adakah ia berjaya atau tidak, we want to see it. Dan juga socio-economic study kita juga buat. So kita nak tahu kesannya kepada socio-ekonomik, terutamanya pada golongan sasaran kita nelayan. Does this project have an impact to our to the fisherman community? Okay, just a bit gambar to share with you. This is the consultation session bersama pihak nelayan kita buat. Soil study, site location study. Okay. Construction. Lihat, yang ni ada yang sebelah kiri gambar tu, tukun jenis rekreasi. This is how they make it. Okay. The concreting work. Kerja melabuh, kita akan menggunakan heavy machinery, a big batch. So cuaca amat penting, pemilihan tarikh tu. Kadang-kadang apabila kita tetapkan tarikh pun, cuaca tak elok datang, we have to postpone. This is the big challenge in the development of artificial reef in Malaysia. Okay. Ini satu lagi jenis tukun, this is reef ball, design reef ball. So begini cara gambar tu kita lihat cara buat. Dan deploying of reef ball juga menggunakan method yang lain. So different size of design, different weight, kita akan sesuaikan method yang sesuai untuk kerja-kerja melabuh supaya struktur tersebut tidak pecah, tidak rosak. Okay. This is a bigger design. Yang ini design ini kita panggil penghalang pukat tunda yang beratnya hampir kepada 30 tan. So very challenging nak labuhkan.
tukun tersebut dan selain melabur, kita kena susun. Jadi kita kena susun tukun tersebut mengikut design, mengikut aturan yang kita buat. Kita akan buat satu aturan bagaimana lokasi susun atur tukun tersebut di bawah air, di dasar laut. So, ada fungsinya kenapa kita susun begini. So, proses kerja ini amat mencabar. Especially nak manuver satu vessel yang amat besar. Okay, sedikit gambaran untuk kerja-kerja membuat tukun tersebut. Okey, ni yang tukun yang design baru kita yang saya tengahkan, yang Covered Proca Artificial Reef. Okey. So di sini gambar rajah ada yang ini lokasi tempat raw material yang kita ambil, yang program CSR tersebut. So we are loading up into a batch, okay, a big batch. Yang ini jenis yang kita reka bentukkan a few types, okay, beberapa design. Yang ini adalah we call it triangle design, which is a simple design with a round culvert shape structure. Kita bind it together. Okay, kita tengok. Ini to share with you kerja-kerja melabur di lautan. So apa yang kita temu, this the what yang for my data. Yang ini kita buat selaman pada bulan Jun yang lepas, di mana tukun tersebut berusia 8 bulan, 8 ke 9 bulan. So kita lihat structure in contact. Structure tersebut memang berdiri tegak seperti yang kita hendak, dan effectiveness-nya kita nampak hasil. Tuan-tuan lihat di tengah tersebut adalah the main design, we call it a main design. Okay. Structure tersebut beratnya hampir 9 tan, ketinggian 4 tan, di mana untuk triangle design sebelah kiri dan kanan video tersebut beratnya hampir 6 tan dan ketinggian dalam 2 meter. Sorry. Okay, sedikit kerja-kerja bawah air yang kita buat. Di gambar satu lagi, and what we call is so coral frame design, triangle design. Okay. Itulah penemuan kita. Adakah tersebut berjaya atau tidak? So kita lihat ada flora dan fauna yang telah hidup pada tukun, yang attached to the tukun. Kita lihat yang pada rajah yang ini, anemone corals, hard coral, sponges coral. So dalam mereka bentuk tukun Covered Proca ini, saya menggunakan aplikasi daripada Encik Daud, mana coral propagation kita masukkan. So kita hendak membina satu tukun yang lengkap, di mana ada tarikannya untuk ikan dan ada pertumbuhan coral juga di sana. Yang ini akan melengkapkan satu ekosistem yang lebih baik untuk reef ekosistem yang baru dalam projek ini. So the Gorgonia stay ini aplikasi propagasi karang. Karang tersebut attached with the Covered Artificial Reef design. Okay, satu penemuan kita di mana tukun structure tersebut dilitupi oleh bivalve, oleh tritip. Tritip atau bivalve ni merupakan satu makanan kepada ikan. Ada ikan yang makan tritip. Kalau kita lihat, kalau kita lihat di dasar tersebut, sisa-sisa bivalve, the bivalve residue, yang ini menunjukkan ikan tersebut makan. So fungsi tersebut, tukun tersebut memberi pelindungan dan tempat ikan mendapatkan makanan, ianya terbukti. Mana wujud makanan-makanan bagi ikan-ikan. Okay. Ini ikan-ikan yang kita dapati semasa data collection. Ikan kerapu, ada barakuda, school of barakuda, ada crab pun ada, ketam ada, ponyfish pun kita lihat di sana. So wujudnya berbagai spesies ikan telah menghuni struktur tukun tersebut. Dan ini menunjukkan hasil yang
yang output yang amat baik, yang seperti yang kita hendak. Okay. Parrotfish juga banyak di sana kita lihat, different species of grouper, dan satu giant grouper yang kita jumpa di sana beratnya hampir 200 kilo. Walaupun umur struktur tersebut, tukul tersebut baru mencapai 10 bulan, 8 hingga 10 bulan, tapi ekosistemnya telah berkembang dengan amat baik, penghuninya berbagai spesies, dan saya percaya di lokasi ini, projek ini, struktur ini pada masa-masa akan datang apabila tempoh masa berlalu, when the artificial reef get older, dia akan menjadi lebih matang dan lebih banyak lagi kita lihat flora dan fauna akan berada di sana. Pufferfish, satu pufferfish kuning ini very nice fish, yang ini have high value in ornamental marine aquarium. Pufferfish, ikan buntau, dapat kita lihat. So saya rasa itu saja yang sempat saya berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan dengan pengalaman saya dalam projek Tukun Tiruan, dan design by working together designing the new concept of artificial reef, the Calvert Proca Reef with Unimas. Is a good pleasure, it's a good experience. Ada kerjasama di antara pihak agensi seperti pihak Jabatan Pendidikan Laut Sarawak dan pihak universiti, terutama sekali Universiti Malaysia Sarawak, Unimas, di bawah bimbingan Prof. Saiful, bawah iCREATS. So saya lihat kerjasama ini amat baik dan perlu diteruskan pada masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Encik Fairul. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Profesor Madya Saiful dan juga Encik Daud. Satu perkongsian yang sangat menarik, it's very overwhelming information, dan semasa presentation ini dijalankan, saya kepala duduk terpayang laut. Dan I have to be honest, I'm not very my relationship dengan laut ni tak siapa sangat. Last I masuk laut pun beredang bulan Mac hidup. But then again, bila tengok pada kajian dan aktiviti yang dilakukan ni sangat memberi satu pengalaman yang lain lah, okay? Terutamanya dari segi proses menurunkan tukun dan sebagainya. Okey, saya ada banyak soalan sebenarnya. Saya moderator sendiri pun saya ada beberapa soalan saya nak beri pada setiap panel, tapi saya buka dulu soalan kepada saya beri peluang pada para penonton kita, tuan-tuan dan puan-puan, sesiapa yang ada soalan diminta untuk unmute mikrofon dan sila ajukan soalan kepada panel. Saya buka sekarang. Persilakan. Sementara kita tunggu soalan ya, saya jelaskan sedikitlah untuk projek daripada Encik Daud Awang tadi. Boleh dengar ya Dr. Jamil? Boleh. Boleh, alright. Sebenarnya Encik Daud Awang, dia punya second supervisor adalah daripada kami punya Unimas punya expertise juga, daripada FSTS ya, Fakulti Sains dan Teknologi Sumber. Associate Professor Dr. Samsul Muhammad. Dia merupakan pakar akuatik di FSTS lah, merupakan second supervisor untuk Encik Daud. Okey, sekiranya tiada soalan lagi cakap ni, saya sendirilah yang akan beri soalan. Okey, saya mulakan dulu dengan soalan saya. Okey, saya ada soalan untuk Encik Daud. Okey. Saya tanya ya, berdasarkan kita faham artificial reef ni, tukun ni tujuannya untuk galakkan flora dan fauna, kita nak galakkan ada coral garden, ada nurseries and encourage new species and all that. Tetapi soalan saya, bagaimana keperluan tukun itu dinilai? Sebagai contoh di Pulau Layang-Layang, bagaimana keperluan itu dilihat? Adakah sebab ada report mengatakan populasi kehidupan laut kurang, atau ada masalah berbangkit yang menyebabkan ada keperluan diajukan? Silakan Cik Dok. Okey, terima kasih atas soalan tersebut.
So untuk kes Pulau Layang-Layang tadi, seperti mana yang kita maklum, Pulau Layang-Layang ni dia berjarak 320 km daripada bandar Kota Kinabalu, dan ini merupakan dulunya adalah cuma sebuah terumbu, dan batu-batu karang tersebut telah diambil dan dijadikan sebagai pulau. Jadi kenapa kita letak tukun di sana? Ada dua sebab lah. Sebab pertama, sebab kita nak menggantikan korel-korel yang telah dihancurkan dahulu pada tahun 1980-an. Korel-korel tersebut telah diambil untuk dijadikan sebagai tapak, dan kawasan tersebut telah ditimbus untuk dijadikan sebagai pulau. Satu. Kedua, untuk menjadikan sebagai satu lagi tempat menyelam. Sebab kalau kita setakat ni ada 13 tempat menyelam dekat sana, tapi disebabkan ramai para pelancong untuk melihat 13 kawasan ni, jadi Jabatan Perikanan menawarkan kawasan yang lain. So kawasan untuk menyelam tu lebih kita pelbagaikan lagi. Selain daripada luar daripada terumbu asli tu, kita tawarkan lagi kawasan di dalam lagun tersebut dengan menggunakan tukun tiruan. So itu dia punya sebab lah. Baik, terima kasih jawapan yang baik. Okay, saya buka soalan daripada penonton. Sekiranya ada soalan, sila unmute mikrofon dan terus tanyakan soalan. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya ada soalan nak bertanya lah tuan. Sila nyatakan nama tuan. Nama saya Muhammad Farul Saad. Dan saya daripada mana Tuan Fairuz? Saya dari Penang. Sekarang ni insyaAllah akan melanjutkan pelajaran dalam master di USM lah. Okey, silakan tanya soalan. Jadi saya ingin bertanya kepada panel mengenai tukun tiruan yang telah dilabuhkan di tempat-tempat ini. Ada tak apa-apa kajian yang dilakukan mengenai impak kepada nelayan-nelayan ini? Maksudnya, adakah ia memberikan satu ekonomi yang baik kepada pihak nelayan di sekitar kawasan tersebut? Ya, itu soalan saya lah. Saya bagi pandangan saya, jawapan saya. Okey, untuk pengalaman kita, saya bercerita tentang pengalaman kita di Sarawak lah. Di Sarawak, kerana saya banyak involved dalam penggunaan tukun tiruan di Sarawak. So di Sarawak, kita yang bertanya soalan tu, terima kasih, it's good question. Apakah impact pada nelayan? So saya tak letak dalam presentation saya benda tadi, tetapi saya telah kita Jabatan Perikanan Sarawak dengan kerjasama pihak Universiti ITM telah membuat satu kajian sosioekonomi kesan tukun tiruan ini kepada nelayan. Kajian tersebut telah kita buat tahun lepas juga. Dan saya puratanya terdapat peningkatan nelayan, terutamanya nelayan pantai, sebab tukun-tukun yang kita labuhkan pendapatan nelayan pantai, nelayan tradisional kita. Itu yang kita fokuskan. Daripada kajian tersebut didapati sebanyak 25% peningkatan dalam nelayan, pendapatan nelayan. Kenapa cakap begitu? Kita lihat dengan adanya projek tukun, satu, nelayan tak perlu pergi jauh. Dia akan pergi kepada site-site tukun yang kita letakkan. Yang kedua, sana penghuni tukun tersebut, daripada video tadi, tuan boleh tengok gambar saya, presentation saya, menunjukkan penghuni sana adalah spesies yang bernilai tinggi. What we call table fish. Ikan jenaha, ikan merah, ketam, sotong. Ikan-ikan ini merupakan ikan-ikan yang mempunyai mempunyai nilai yang tinggi, nilai pasar yang tinggi. So yang ini memberi sumbangan kepada pendapatan nelayan. So 25% hasil kajian menunjukkan pendapatan nelayan meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Saya buka lagi soalan daripada penonton.
Sekiranya ada soalan, sila unmute mikrofon dan tanyakan soalan. Assalamualaikum, selamat tengah hari, selamat pagi. Nama saya Muhammad Yuan Cemiran dari UiTM Shah Alam. Saya nak tanya tentang berkenaan pensampelan. Terdapat banyak contoh-contoh AR tadi tu. Boleh tak ahli panel nyatakan macam mana kaedah pensampelan dilakukan untuk nak tahu dari segi performance ke, dari segi impact ke atau sebagainya lah. Itu saja soalan saya. Terima kasih. Saya jawab cara kaedah persampelan ni kita kena tengoklah dari segi untuk keberkesanan ekonomi nelayan. So kita jalankan kaji selidik. Kita buat kaji selidik, kita buat berdialog dengan nelayan-nelayan, kita edarkan questionnaire. Okay, kita questionnaire kepada nelayan-nelayan tersebut. Kita boleh dapat keputusan apakah kesan terhadap ekonomi nelayan. Itu adalah untuk bahagian nelayan. Okay? Tapi kalau kita nak tengok keberkesanan tukun tersebut sama ada flora dan fauna, then kita boleh melihat kepada kaedah daripada reef survey method dengan menggunakan transect, dan kita melihat biomass ikan, dan kita juga boleh melihat menggunakan bubu dan pancing untuk melihat apakah jenis-jenis ikan yang ada di tukun tersebut. So benda-benda ni kita boleh tengok daripada buku ataupun protokol daripada Australian Institute of Marine Science 1987 kalau saya tak silap buku tu. So kalau ada apa-apa nanti boleh email dengan saya, nanti saya akan saya boleh terangkan dengan lebih lanjut lah berkenaan tentang ni. Terima kasih banyak. Okey, saya terima kasih atas soalan daripada Encik Asmi. Saya buka lagi soalan daripada penonton, silakan. Sekiranya tak ada, saya ada satu soalan lagi saya nak tanya kepada Encik Fairul. Okey, Encik Fairul, soalan ni agaknya pretty basic lah kot. Kita tahu tukun ni ada banyak jenis, ada tukun tayar, tukun rekreasi dan macam-macam lagi. Cumanya yang apa yang bermain di fikiran saya adalah apakah prinsip utama dalam satu reka bentuk tukun tu? Sebab kita nak galakkan pertubuhan spesies baru and all that. So apa yang membuatkan orang kata apa? The basic principle untuk menjadikan benda sesuai jadikan sebagai tukun. Silakan. Terima kasih Doktor. So dalam menentukan kesesuaian tukun, itu yang kalau dalam briefing prosedur kita pertama kita lihat satu lokasi di mana tempat nak melabuhkan tukun. Tapak tersebut kita kena buat kajian, okey. Kita kena tengok dia punya soil bed, dasar laut dia. Satu dasar laut, dan yang tapak apa jenis dasar laut. Yang kedua adalah apa fungsi tukun ni. Kalau saya ambil contoh, ada dua yang kita selalu fokuskan. Pertama sebagai restoration, wujudkan satu ekosistem baru. Yang kedua, penghalang pukat tunda. Kalau you nak halang pencobaan oleh bot-bot yang tak sepatutnya pergi kawasan tersebut, desain lain yang akan sesuai. Macam tadi kita ada desain penghalang pukat tunda, di mana tukun tersebut, satu biji tukun tersebut 30 tan. Itu saya jamin dia tak akan dapat tarik. Dengan 30 tan, dengan ada strukturnya seperti tangan atau lengan tu, yang akan merangkap pukat-pukat tu supaya dia interlock sana. So yang ini salah satu contoh kita ambil satu, apa tujuannya. Yang seterusnya, faktor kalau kita buat contohnya tukun jenis propagasi karang. Okay? Tukun jenis karang di mana konkrit itu kita join together dengan coral frame di atas. So kita kena lihat juga kedalaman air. Kerana karang tersebut dia hidup pada kedalaman yang tertentu. Dia perlu sunlight. So tukun jenis ini tidak sesuai diletakkan kawasan air yang dalam, kawasan air yang keruh.
dia akan sesuai lebih kepada kawasan berpasir, air dia tak berapa dalam 10 meter, dan dari segi cahaya, penetration of light tu boleh sampai kepada coral yang kita tanam. Different design meet a different purpose. Tetapi yang finding yang kita dapat daripada Calvert Proca, kenapa saya memilih satu design yang baru menggunakan Calvert, membuat dia satu structure adalah satu masa. Saya nak jimatkan masa. Constraint kita, kita tak nak berjumpa musim tengkujuh. Very dangerous to buat reefing, kerja jam labuh. So masa we can cut the time frame lebih dari setengah daripada yang konvensional tukul yang kita buat. Yang kedua, cost yang ni is ready in the market, dalam banyak kilang-kilang, dan lebih costnya lebih murah. Itu yang konsep saya, I introduce this Calvert structure type of artificial reef. Tapi purpose dia tu macam itulah, dia different purpose, different yang kita lihat kesesuaian design dia. Terima kasih. Okey, terima kasih Cik Fairul. Kita ada soalan daripada dalam chat box ni daripada Dr. Chi. Okay, saya akan bacakan soalan ni. Hi, I am Dr. Chi from the Center of Marine and Coastal Studies in USM. I do ecological engineering. I create habitat for coastal organism on coastal man-made structure. I saw one of your images showing a grouper using your Tukun Tiruan. In your opinion, can this be replicated on sea wall? So, saya buka pada panel untuk menjawab ya. Jawapan dia boleh. You can replicate on the sea wall. Cuma sea wall tu kita nak tahulah what is the material, and then macam mana dia punya design tu. Sebab konkrit ni dia pun nak konkrit yang jenis dia tak boleh halus sangat. Dia kena ada kasar-kasar serupa macam batu yang terdapat di dasar laut ni, kalsium karbonat. Dia punya porosity tu amat penting, dan dia punya texture tu amat penting. So itulah, that is my answer lah. Baik, terima kasih Cik Daud. Seterusnya ada soalan-soalan lain? Sila berikan soalan anda. Sekiranya tiada soalan lagi, saya ada soalan lagi untuk Cik Fairul. Minta maaf lah, soalan ni sangat basic sebab saya bukan orang yang selalu ada di laut kan. Okey, soalan saya, boleh terangkan secara ringkas bagaimana terumbu karang tu terhasil? Dia daripada konkrit yang kita labuhkan, kita biar dalam lautan. So apa yang menyebabkan terumbu karang tu terhasil? Very basic question. Terima kasih Dr. Muhammad. Saya rasa bersama saya sini ada pakar karang. So saya rasa Cik Daud yang sesuai untuk menjawab. So Cik Daud. Okey, saya jawab. Saya menjawab soalan tersebut. Soalan dia tadi macam mana dengan pembinaan tukun tiruan tadi, macam mana karang tu boleh bagaimana karang-karang tersebut boleh tumbuh pada struktur tersebut, betul tak? Okey, itu yang berbalik kepada saya punya jawapan tadi tu. Dia bergantung kepada structure dan material benda tu. So kalau dia simen tu dia agak porosity dan dia dapat meniru seperti batu karang, iaitu kalsium karbonat. So biasanya larvae karang ni dia akan melekat pada substrate yang terdapat di dasar laut. So kalau structure tu dia agak kasar dan larvae tu dia boleh attach pada semen tersebut, kemungkinan besar untuk karang tumbuh pada semen tersebut, the chances is very big. Tapi kita kena tengok juga kalau kawasan kita letak tukul tu jauh daripada kawasan karang, jadi macam mana karang nak tumbuh? That's why I come out with the idea tukun propagasi karang. Kita letak tukun dan kita letak karang di sana untuk mempercepatkan pertumbuhan tu. Tapi kalau kita letak tukun saja untuk melihat sama ada karang akan tumbuh di sana, dia melihat kepada sejauh mana reef yang terdapat di kawasan tersebut. Kalau dekat, dia punya chances is very big to get a reef, coral. Tapi kalau dia punya jarak terlalu jauh daripada kawasan terumbu karang, so the chances to get karang memang agak tipis.
Baik, terima kasih jawapan yang mantap pada Cik Daud. Seterusnya saya ada soalan daripada pelajar kita ya, daripada Nurul Nadia Nazri. Pelajar ini merupakan pelajar reka bentuk produk di USM. Okey, saya bacakan mesej dia. Salam, saya ingin mengajukan soalan kepada Profesor Madya Dr. Saiful Bahari. Bagaimanakah cara para siswadah dari universiti ataupun institusi lain ingin berkongsi idea penyelidikan mereka kepada iCRIT? Dr. Saiful, silakan. Boleh dengar ya? Okey, terima kasih soalan yang diajukan dan especially daripada pelajar daripada USM ya. Sebenarnya menariklah kalau apa-apa intention yang datang daripada student basically, kita nak tahu juga kan sama ada raw idea ni boleh dipanjangkan untuk daripada kita punya research sehingga ke tahap untuk mengkomersialkan. Itu yang paling menarik lah. Dan saya harap kalaulah adik ni tadi, kalau dia berminat, cuma kita nak buka dia punya peluang lah kan. Maksudnya nak datang ke nak propose something, kita boleh jadikan sebagai sandaran sama ada is it untuk untuk menyambung ke tahap yang lebih tinggi, master ataupun PhD, dan kita boleh selarikan dengan isu-isu pengkomersialan. Dan juga don't worry dari segi harta intelek, based on kita punya experience, once you if you do have your own idea, boleh panjang kepada kita, and then we try to protect your idea. InsyaAllah daripada awal lagi kita dah clarify dan kita dah transparentkan awal-awal. Semua proses tu dah ada dah di sini. And then cuma datang sini dan siapa-siapa pun tak semestinya student, sama ada orang luar ke ataupun daripada mana-mana entiti yang berminat boleh discuss, and then kita akan cuba yang kita highlight sekali adalah how to protect you punya idea dululah. Daripada situ baru kita discuss secara lebih detail, secara orang kata win-win situation lah, insyaAllah. Saya rasa tak perlu panjang lah saya jawab kan, insyaAllah kita contact nanti. Baik, terima kasih Profesor Madya Saiful. Seterusnya saya buka lagi soalan kepada penonton sekalian. Kita ada masa lagi 15 minit sebelum kita punya sesi ditamatkan. Itu yang kita letak dalam Webex. Okey, sekiranya anda ada apa-apa lagi soalan, sila ajukan soalan anda. Sekiranya tiada, saya ada satu soalan untuk Prof Saiful. Okey, Prof Saiful, dalam presentation Prof Saiful tadi, saya ada sekilas pandang Prof Saiful ada tunjukkan mengenai dead body protector. Saya agak curious, boleh ke Prof Saiful terangkan sikit sebanyak apa benda dead body protector ni dan apa isu dia? Silakan. Terima kasih Dr. Jamal sebab curious nak tahu kan. Menarik jugalah sebab daripada awal lagi kalau nak tahu kan macam mana saya cuba kembangkan daripada awal sehingga hujung dead body protector. Sebenarnya nama DBP tau. DBP. Semua orang ingat DBP ni Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Kan? Okay. So daripada situ kita tahu this is the good issue untuk kita tengok dari segi macam mana membawakan produk kan. So that's why dead body protector ni dia jadi DB Pro. Bukan lagi DBP, DB Pro kan. Pro tu mungkin secara visual dia mungkin boleh nampak profesional pun kat situ kan. Cuma produk ni yang bagus dia, kita balik kepada komuniti kan, macam yang kita dah mention tadi, macam mana kita driven kepada komuniti sebab rata-rata di Malaysia di jalan raya penyumbang utama kemalangan dan juga kemalangan maut adalah motosikal. Motosikal pada ramai meninggal, and then mayat yang daripada victim motosikal ni dia terdedah. So daripada yang terdedah tu kita nak cuba cover secara proper. Ini yang kita work out dengan dead body protector. Benda ni kita guna pakai apa tau? Kita guna pakai benda yang paling simple, corrugated board je. This corrugated board harga dia murah, and then dia sekali pakai sebab daripada apa yang saya observe, kita research awal-awal, bila melibatkan mayat Islam ni, dia ada isu tentang body mayat kan. Kalau sensitif kan body mayat ni. So kita work out on material, and then kita observe macam mana kita boleh work out supaya benda ni, sebab kita pun work out, kita dimonitor juga oleh pihak MRM, Majlis Reka Bentuk Malaysia, di mana daripada awal lagi kita diguidekan kalau nak work out on the very yang kata establish commercialization, produk ni mesti simple.
tak boleh susah-susah. And that's why kita work out dengan corrugated board, and then daripada situ kita buat cara lipat macam mana, origami. And then daripada lipat situ, lipat yang paling kecil boleh masuk untuk apa? Untuk kereta kancil sebagai contoh. Motosikal tak boleh. Dan bila kita pergi buat observation survey dekat market survey, dekat product market survey dekat masa tu Plaza Masalam dekat Shah Alam. Bila kita survey rata-rata alhamdulillah ramai 80% daripada audience daripada yang datang ke shopping mall tersebut rata-rata nak beli sebab dia bagi tahu nak letakkan dekat kereta. Dan kalau ada apa-apa yang nampak mayat terdedah, dia orang nak tolong tutup sebagai amal jariah. Tapi make sure jangan lebih daripada RM20. And then bila saya develop, kita dapat harga kurang daripada RM10. Sebab bila kita work out on the die cut machine untuk potongan untuk corrugated board ni, baru berapa ringgit kan sekali buat dan boleh pakai untuk banyak kali. And then that's why dead body protector ni, dia penutup mayat ni dipersetujui oleh kita punya YB Timbalan Ketua Menteri lah, Datuk Amar Tengah. And then bila kita tengok kepada end user, kita melihat kepada macam mana kita boleh maksimiskan pengguna. Ya, dia boleh digunakan pakai oleh autoriti, polis, forensik, ambulans, you name it lah. Pasukan gerak khas kan, PGA, kita punya, in fact yang paling interesting, kita boleh salurkan kepada company yang insurance company. Kita propose kepada dia the business model di mana bila katalah kan untuk corporate punya gift kan, selalunya dia bagi payung, dia bagi apa untuk ni kan, and then kita cadangkan bila guna pakai untuk ni. And then in fact the automotive firm pun yang jual-jual kereta semua ni willing untuk beli benda ni. That's why benda ni quite hot sale lah. And then sekarang ni kita menunggu untuk second punya licensing untuk kita beri supaya benda ini dapat membantu mayat-mayat di luar sana ditutup. Sebab saya pernah nampak dengan mata kepala sendiri, idea ni timbul sebab saya tengok yang macam saya pernah cakap dulu kan, 2 orang warga emas meninggal depan mata saya, kepala pecah, orang ambil gambar. Itu yang paling menyayat hatilah. Orang ambil gambar, orang upload dekat, sekarang kan musim zaman teknologi kan, sekejap saja dah viral, sekejap saja dah ada dekat social media, dekat mana-mana lah. Itu yang kita cuba protect lah. Kita respect mayat dan juga kita respect keluarga si mati. Itu yang kita boleh mention untuk produk ni. Itu saja. Baik, terima kasih Prof. Saiful. Interesting. Jauh betul dia punya expansion of business model tu. Sangat interesting. Okay, saya buka lagi soalan kepada penonton sekalian. Kita ada masa lagi lebih kurang 9 minit. Sila ajukan soalan anda. Okay, saya ada satu soalan, Prof. Saiful. Kalau kita tengok research tadi, saya boleh katakanlah dia bukan research yang biasa-biasa lah. Dia adalah research yang luar biasa. Amin, doktor. Ya, Dr. Sarina sini. Luar biasa sebab apa? Sebab kalau kita ada candidate PhD tak boleh bina tu yang tukun-tukun konkret dan sebagainya. Tapi this is being facilitated by the fact that they are working with the machinery dengan bahagian fisheries dan sebagainya lah. Encik Daud sendiri daripada Head of Marine Research Station dan juga Encik Farul daripada Marine Fisheries ya. Jadi mungkin boleh Encik Prof. Saiful bagi konteks tak macam mana kolaborasi ni berlaku lah bagi saya, sebab ini adalah satu collaboration yang sangat luar biasa sebab it will take resources from the marine fisheries itself lah. Jadi takkanlah pelajar tu nak keluar duit daripada poket dan sebagainya kan ya. Terima kasih doktor. Izinkan saya share sedikit kan daripada pengalaman saya lah. This is my own experience when we try to network dengan industries. Way back 4 years back lah, dalam 2016 kan yang saya mention tadi, part of the seminar project saya tunjukkan macam mana kita develop tukun kulit kerang kan. This project actually lahir daripada idea kami beri kepada student.
sebab kita tahu yang bila hujung-hujung tahun student final year ni tak ada projek. Ini projek pula kita kata memang problem dia memang tak ke mana. Kan balik-balik isu sama, balik-balik idea sama. So apa yang saya kita bagi this project sebab kita suka pada aquaculture dan kita suka untuk tengok laut. So daripada situ develop idea dan kita dapat. And then hujung-hujung dia yang bagus dia yang boleh saya share dengan masyarakat di luar sana. Bagus dia kalau kita dapat kaedah yang paling bagus sekarang ni adalah chemistry sebenarnya, Dr. Surina. Macam mana saya mention chemistry, di awal mungkin rezeki saya lah bila saya kontak pihak perikanan dan saya disalurkan dengan orang yang sepatutnya. Ini yang hasil yang kami dapat lah, di mana pegawai pada masa tersebut adalah Encik Fairul Tajuddin Suhaili, pegawai perikanan yang in charge untuk tukun, dan juga kita ada Encik Daud Awang di FRI yang sama-sama diorang masa tu dah collaborate aktif lah. Bila saya masuk, kita pula sebab kita sekarang ni bila universiti dia nak approach kepada industri, make sure paling sensitif you all kalau boleh jangan bercakap pasal duit. Sebab bila kita awal-awal lagi kita mention untuk nak buka projek, ada tak sedikit fund untuk kita proceed kan. Pada kami, kita punya tagline di awal lagi kita memang usaha bersama. Maksudnya, kalau apa-apa pun kita akan cuba dapatkan sedaya upaya untuk dapatkan certain amount lah supaya kita dapat sama-sama membantu. Daripada sini kita faham yang pihak industri juga sebab bila kita just tiba-tiba masuk kan sebab diorang tak ada dalam dia punya KPI dan juga tak ada dalam dia punya bajet. So ini yang kita rasa yang kita boleh sama-sama membantu, dan hujung-hujung juga alhamdulillah bila kita menyapa secara polite, kita dapat lebih lagi. Itu yang rezeki saya juga bila saya work out dengan this project. Aset daripada perikanan dan juga FRI ni terlampau besar dan saya terkejut sebab dia melangkaui daripada bajet yang saya ada 30,000 tu. Dan saya terkejut rupanya untuk melaburkan tukun, that's why dia orang main juta-juta, kita main ribu-ribu. Itu yang kita nampak gap antara akademik dan juga industri, yang mana saya rasa paling bagus kita sama-sama boleh menyumbang dan kita melihat kapasiti masing-masing lah. And then mungkin pada asas dia adalah cara macam mana kita menyapa lah. Itu yang saya rasa paling penting. Itu saja, Doktor. Okay, terima kasih. Terima kasih Prof. Saiful. Satu penerangan yang jelas terutama untuk kami di pesyarah di universiti dan juga mungkin menjadikan panduan kepada pesyarah-pesyarah lain di institusi yang lain yang turut serta dalam sesi pada hari ini ya. Amin. Saya kira kita telah menghampiri ke masa penamat lah. Kita ada cuma lagi 4 minit. Di situ saya ingin nutup ruang untuk kuesioner dan kita pergi kepada penutup. Okay, sebagai penutup saya ingin ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Profesor Madya Saiful, Encik Daud bin Awan dan Encik Fairul kerana sudi meluangkan masa untuk berkongsi pengalaman dan berkongsi ilmu pada hari ini. Sangat menarik dan sangat mengujakan. Saya tunggu bila saya boleh pergi laut balik. Jemput datang. Kita ada nanti boleh pergi ke Salak, boleh pergi ke Sematan semua kan. Boleh melawat tukun sebab nanti akan ada penyelaman rekreasi juga menarik daripada perikanan. Okay, Sarawak will be my next destination. Ya, kena datang. Sampai kita makan ketam ya. Ya. Okay, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin agak terlewat mengikuti sesi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi kepada our Facebook page Arts USM. Sila pastikan betul-betul sebab banyak sangat Arts USM dalam tu. Dan kita ada sesi live yang our host Dr. Serena dah rakam dan dah masukkan dalam Arts USM. So kepada sesiapa yang bukan daripada USM mungkin menghadapi kesukaran untuk masuk ke Webex ni, boleh refer Facebook Art USM
dan boleh tengok ulang-ulang. Kita hari ni kita punya sesi 2 jam ni saya kira sangat berhasil lah. Okay. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada panel kita, daripada ITIC, Unimas. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada timah dekan postgraduate research dan linkages daripada Pusat Kajian Seni Dr. Serina Abdullah kerana memberi peluang pada saya untuk mengelolakan sesi pada hari ini. Dan saya ingin memohon maaf sekiranya ada sebarang salah dan silap, kekurangan saya sebagai moderator pada hari ini, dan saya harapkan semua penonton pada hari ini dapat belajar sesuatu. So saya kira habis dah, tamat dah sudah sesi kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Semoga kita berjumpa lagi di masa hadapan dan teruskan subscribe, teruskan follow Arts USM untuk Amy Talk daripada Research Team di kemudian hari.